Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning semua. Selamat pagi kawan-kawan semua. Dah sarapan ke belum? Ada yang masih tidur, ada yang bangun, lepas tu tidur balik. Ada yang pergi cari sarapan, ada yang berangan-angan. So pagi-pagi ni macam-macam. So hari ni saya punya topik pagi ni. Okey, sebenarnya saya ada saya punya next video. Next video tu saya ada satu topik, iaitu topik dia kalau tak silap saya teamwork. Itulah tutorial yang kelima. Tutorial yang kelima. Tapi bukan jadi video ni bukan saya nak buat tutorial yang kelima, tak. Tutorial kelima belum lagi. Teamwork untuk tutorial kelima tu belum. Tetapi pagi ni penting sikit sebab ni sebelum anda orang yang punya cita-cita apapun, anda kena dengar saya punya video pagi ni. Okey, pagi ni video ni kena pakai otak sikit. Jadi anda kena video. Zawir, good morning. Pagi ni video ni penting untuk anda, sangat penting untuk anda semua. Tak kisah apa bidang anda buat pun. Sebab topik untuk tutorial saya yang kelima sebenarnya adalah teamwork. Tapi ini bukan saya sambung tutorial kelima. Tutorial kelima insyaAllah hari ni juga mungkin petang ni ataupun esok tutorial kelima. Sebab malam ni saya ada program. Tapi hari ni sebelum saya nak masuk tutorial kelima, dan saya juga ada cerita tentang topik yang penting untuk semua rakan-rakan di FB. Tak kisah anda dari Volten, anda di mana-mana company. Topiknya selalu saya cerita adalah tentang 3 hal. Apabila kita nak buat, tapi saya tak pernah explain dengan detail. Saya selalu kita menggunakan otak. Kedua, bertindak. Yang ketiga, masa. Dan saya sebut saja. Malangnya tak ada satu orang tanya. Saya saja tunggu saja sebab benda ni penting. Tak ada satu orang tanya saya, cikgu, nak guna otak ni supaya kita boleh mencapai sesuatu target kita tu macam mana? Jadi kita semua tak ambil buat. Bukan, kalau anda tahu dah, rahsia untuk kita sukses, dia letak dekat otak. Kalau tanpa otak, apa buat pun tak jadi. Buatlah, bertindaklah anda. Ambillah masa berapa anda tetap tak boleh capai. Semua orang tahu benda tu. Tetapi tidak ada satu subjek yang secara basic atau detail diajar, even di peringkat sekolah sekalipun. Malah cikgu hak mengajar pun tak faham macam mana nak guna otak. Dia mengikut peraturan. Ini yang topik ni sebenarnya dia memberi impak keseluruhan kita punya kehidupan. Tapi banyak orang tak belajar. Saya heran juga dalam sistem akademik kita, benda yang penting dia tak ajar, yang sangat penting tak diajar. Kenapa? Tapi dia mengajar benda yang paling mudah diajar oleh semua orang dan secara standard. Sebenarnya ada 2 hal. Anda tengok, 2 subjek yang tak pernah diajar di sekolah. 2 subjek yang tak pernah ajar di sekolah, tapi dua-dua itu semuanya pada posisi A. Maksudnya kepentingan kepada semua orang. Tapi di sekolah dia tak ajar, tu yang kita heran. Jadi saya terpaksa belajar sendiri. Saya telah memikir sendiri. Okey, contoh anda tahu, pagi ni lah. Yang ni kita lawak-lawak pagi-pagi ni, tapi anda boleh ambil data saya pagi ni. Okey. Yang pertama sekali kita tengok, kita tak pernah diajar untuk jadi kaya. Anda pernah belajar tak satu topik di sekolah lagi, patut diajar di sekolah rendah lagi, sampai ke sekolah menengah. Contohlah topik dia, how to be a millionaire. Ada tak anda pernah jumpa subjek ni? Sebab sekolah tahu, universiti tahu, mak bapak tahu, semua cikgu-cikgu tahu. Bila kita keluar, semua orang punya cita-cita untuk sukses, untuk bekerja. Bila bekerja, dia berkait dengan financial. Bila dia berkait dengan financial, dia melibatkan hasil daripada apa yang kita buat. Tapi anda tahu tak kenapa subjek ni tak diajar? Kalaulah subjek ni diajar, kaya semua orang yang belajar ni. Sebab tu dia takut kalau kaya semua lagi, siapa nak jadi yang kerja gaji kecil, siapa nak jadi? Kan susah pula tu kan, pada pendapat saya lah. Jadi benda ni tak mahu diajar. Sebenarnya kalau diajar dari awal, semua orang akan tertumpu pada bahagian bisnes. Tapi tidak ada orang tertumpu pada bahagian kerja.
Sedangkan keperluan sesuatu negara tu banyak, dia perlukan banyak orang yang kerja. Jadi kalau dia mengajar benda ni, jam otak. Tapi kita tengok bila keluar dari universiti ke, keluar sekolah ke, benda pertama kita lakukan dalam otak kita bila habis belajar, ingin pergi cari duit sendiri, ingin nak pergi kerja, kan? Bila kita bekerja, maksudnya kita nak benda tu hasil dalam bentuk financial. Bila nak bentuk tu dalam bentuk financial, maksudnya kita nak kalau boleh nilai yang kita dapat tu besar, banyak dan dalam masa yang singkat. Bukan benda tu banyak, masanya kita tak kisah, tak boleh. Masa, kalau contoh, kalau kita nak pendapatan kita gaji bulan pertama, kita nak kerja, kalau boleh lah dapat gaji 5,000 dalam 1 bulan. Dia mesti sebut tu 5,000 1 bulan. Jangan anda sebut 5,000 setahun, dia bagi 5,000. Jadi 5,000 sebulan gaji, kan. Lagi best kalau 5,000 seminggu. Nampak? Benda ni anda tak sedar tau. Benda ni anda, kalau anda dengar ceramah saya, mungkin anda rasa bosan. Tapi saya ajar anda sekarang menggunakan brain, otak, untuk kita sukses dalam hidup. Hari ni topik dia jarang saya buat. Jadi sebab saya tengok impak kepada hasil daripada kursus-kursus, contoh saya di Voltan, dia yang berhasil tu saya tengok dalam kategori orang yang sama. Orang yang sama, maksudnya orang tu yang sudah dalam otak dia macam tu, dia masuk kursus, dia hanya mengulangi saja data-data atau cerita-cerita, ataupun dia lengkapkan saja, mungkin ada sedikit kekurangan word-word atau tindakan-tindakan yang dia terlupa. Bukan dia tak pernah buat, dia terlupa. Anda yang kena ingat tu, dia terlupa. Jadi orang ni terus sukses. Tapi ada orang yang baru involve dalam bisnes macam ni, jam dia. Dia jam. Jadi anda nak tahu tak, bila banyak orang buat tu, dia fail sebenarnya sebab apa? Banyak topik kan, kalau dalam motivation anda dengar, malas lah sikap dia. Jadi persoalan ni kenapa? Kenapa dia malas? Itu kena jawab. Aku ni malas, kenapa? Dia akan melibatkan ni. Jadi benda ni bila dia complicated sikit, nak fikir pun malas. Nampak? Dia mari lagi. Tak payah fikirlah cikgu, saya dah tua-tua dah, kan. Benda ni semua adalah data. So bila kita di sekolah, topik yang kita pernah diajar kita di universiti, bagaimana kita nak kaya. Even kita belajar bahagian financial. Ada orang ambil ijazah bahagian finance, dia belajar macam mana finance tu saja. Tapi bagaimana nak create income tu, nak jadi milik itu, benda tu tak diajar pun. Sungguh menghairankan. Sedangkan semua orang perlukan benda ini, subjek ini, apabila dia tamat belajar atau keluar dari universiti atau dia melalui kehidupan. Berapa ramai orang yang belajar di sekolah hanya untuk lulus exam, tapi bukan untuk dia mengubah hidup dia. Anda perasan tak benda ni semua? Sebab itu anda tengok orang yang skor di universiti, skor di sekolah 41, dia buat tu minda, mindset dia bagi tahu untuk skor result, bukan untuk faham kepentingan benda itu untuk dia. Tidak. Maka lepas habis exam, dia lupa semua. Betul tak? Nanti saya jawab tu. Benda ni berkait dengan bisnes dan dengan training yang saya nak buat. Jadi saya nak anda prepare sebelum masuk kursus saya. Bahagian bagaimana mencipta wang, bagaimana membentuk grup dan pasukan dalam bisnes, dan akhirnya insya-Allah boleh mencapai sekurang-kurangnya target yang kita nak tu, kita duduk dekat 33%. Maksudnya kalau nilai wang target kita tu, contoh kita nak 100,000, at least kita dapat 33,000. Kalau kita target nak 1 juta, sekurang-kurangnya kita dapat 333,000. Dia punya target macam tu. Jadi bagaimana kita nak buat? So pagi ni saya buat pagi sebab saya tak nak ramai orang masuk dalam ceramah saya selagi dia pening kepala. Sebab saya nak dia fokus. Sebab saya boleh kira orang tu, berapa orang yang stay kat sini, saya boleh tengok dia boleh fokus tak fokus. Jadi kalau kita nak berubah dalam hidup kita, hidup ni bukan saya cerita maksudnya financial saja. Dari segi kita bagaimana kita mengawal diri kita, bagaimana kehebatan otak yang Tuhan bagi kepada kita ini memang ajaib. Cuma kita pun tak ambil tahu, tak payah fikirlah cikgu. Ayat mudah. Selalu yang paling anda tahu, otak kiri, otak kanan. Otak kiri, otak kanan. Gajah binatang apa otak kiri, binatang apa otak kanan, lantaklah cikgu. Orang hidup, kita hidup, mati kita tanam. Ada simple macam tu. Tapi kita nak sukses, sekurang-kurangnya kita perlu tahu sedikit saja formula untuk kita mengubah kita punya watak kita. Itu saja yang saya minta. Bukan nak anda faham satu otak ni,
ahli sains terhebat di dunia pun tak akan boleh fahamnya. Anda tahu tak, beribu sel-sel dalam ni, berjuta-juta duduk dalam ni, sampai kita pun heran kuasa Allah buat macam tu punya detail. Dah. Okey. Jadi bila kita faham benda tu, bila saya bercakap dengan cikgu belajar sains kat kami tak berminat. Bukan soal tu saya kata. Saya cuma anda nak release tak. Contoh perasaan malas kita. Perasaan give up kita. Dan bila buat tak jadi, kenapa? Sebab dia matematik. Dia data saja. Lakukan saja. Kalau anda ambil tangan, tumbuk dinding, slow, sakit. Tumbuk kuat sikit, dia kan tambah sakit. Tumbuk kuat, bengkak tangan anda. Sistem itu sama. Dia tak mungkin, Cikgu Amir, dia tumbuk tu tak jadi apa. Orang lain tumbuk sikit pun sakit. Dia tak ada. Dia central sama je kita semua. Sama je. Cuma, dia ada satu attack, satu serangan dia. Sebab tu dia wujudnya hati tu. Dia rasa malas. Dekat situ yang dia serang supaya otak ni jangan berfungsi. Jadi benda tu saya tak mau bincang bab tu. Saya nak bincang bab otak je hari ni. Magicnya otak ni. Okey, contoh saya nak beritahu kepada anda. Dia ada beberapa jenis. Kalau anda nama satu brain. Kita punya brain kita kena tahulah. Nak buat bisnes ni contoh. Bisnes ni dia duduk sebelah mana? Otak kiri atau otak kanan? Ada orang kata otak ni memang kalau anda buka kepala, cabut kepada anda tu, dia nampak seperti bulatan sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Otak kiri dan otak kanan. Saya bukan profesor nak ngajar. Saya nak ambil mem pun berkait dengan bisnes yang boleh insya-Allah mengubah hidup kita. Sedangkan benda tu Allah bagi kepada kita, tapi kita lock dia. Kita kunci dia supaya dia tak berlaku. Benda ni menjadikan kita semak kepala, stres, tension dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila apa yang kita nak tak tercapai, kita punya sikap pun akan berubah. Hati kita akan berubah. Sikap kecewa, contoh, datang dari mana? Apabila seseorang yang kita suka, dia tak nak dekat kita. Bila sebelum ni tak ada. Tapi sekarang bila kenal dia, saya suka dekat dia. Tiba-tiba dia tak nak dekat saya. Ada tak rasa kecewa? Datang dari mana perasaan tu? Daripada tadi, tindakan anda tadi. Anda bila berusaha, keinginan tu dari mana hati? Nak buat, nak berjaya. Tapi baru nak start, sikit saja, tak jadi, susah. Anda akan back kebalik. Anda rasa frust. Aku ni memang hidup macam ni. Hidup aku ditakdirkan macam ni. Jadi simple word, orang akan jawab, dah memang Allah takdir aku macam ni. Nak buat macam mana? Itu yang masalahnya kita ni. Cuba anda tengok, hari saya buktikan anda punya brain, kekuatan otak kita. Anda tengok, memang dah anda cuba, saya uji otak anda sekarang. Okey, cuba anda hafal. Anda tengok otak kita ni. Cuba anda hafal, katakan 9 number. 9 number. Contoh, sebut je. Anda hafal 9 number sekarang. 743 212 444 1. Contoh. Atau berapa? 9 ke 10? Kalau saya panggil 3-4 orang ni sebut je. 743 222, kata contohnya 542 1. 10. Anda boleh buat tak? Dan kalau saya bagi seorang anda hafal, saat lagi anda lupa balik. Kalau saya bagi 10 orang sebut berasingan 10, semua jam, semua tak akan boleh ingat kan. Tapi ada kaedah tak untuk kita boleh memorizekan benda tu? Ada tak kaedah dia? Pecahkan saja. Contoh, anda tengok nombor handphone kita kan susah nak ingat. Tapi kita ada 3 bahagian. 3 nombor di belakang tu. Jangan, saya nak ajar ni bisnes tau. Saya cuma nak tengok anda punya brain ni pagi-pagi ni. Okey, anda nak tengok. Jumpa, kita dah set dalam kepala 3 angka huruf tu adalah nombor Celcom atau Maxis atau apa. Kita set dah 3. Jadi 012, 013, 07, tak kisah. Anda tahu 3 nombor ni mesti untuk 3 company punya. Lepas tu anda akan hafal 4 nombor berikutnya. Anda akan pilih nombor bila minta handphone tu. Anda akan minta nombor kalau dapat birthday aku, tarikh lahir aku. Anda pun minta cari dekat nombor telefon anda tu. Anda cari kan. Dapat situ 1965. Ni aku punya tarikh lahir 1965. Dapat. Lepas tu anda try tengok birthday aku. Contohlah birthday aku. Lahir berapa? Lahir berapa hari bulan? Contoh nak ambil lagi berapa nama? 4, 3, 7 nombor lagi. Contohnya 117. Aku lahir 1 pada 7 bulan 1. So sekarang anda baca. Saya sebut sekali. Maxis 012, tarikh lahir 1965 01 dan berapa tadi? Kalau anda buat 7 hari bulan, 14 hari bulan 1. Sekarang anda boleh ingat.
dengan mudahnya. So mana kaedahnya tadi? Kenapa kita susah nak buat sesuatu? Sebab kita tak ada teknik. Kita tak ada kaedah untuk kita sukses. Kita nak berfikir, kita boleh hentam kromo. Anda, saya minta hafal tadi, contoh nombor beksi anda. Contohlah saya bagi 012 656. Anda berselewakkan dia. Jadi cara nak ingat apa? Dia 7 nombor atau 8 nombor. Anda letaklah tarikh lahir. Carilah tarikh lahir. Tarikh lahir aku, tarikh suami aku. Kan mudah. Contohnya 012 1965 1966. Oh, aku 65, bini aku 66. Jadi ulang sekarang 012 1965 1966. Berapa huruf anda hafal? Berapa huruf kita hafal tadi? 4 4 8 9 10 11. 11 nombor. Sekarang cuba anda hafal nombor saya. Saya sebut 11 nombor, anda hafal sekarang. 9 7 4 7 3 2 1 1 0. Hafal. Kan? Susah kan berterabur kan? Okey, saya nak buktikan kepada anda kenapa banyak orang buat tak sukses pagi ni. Pergi panggil kawan-kawan anda tu yang mana bangun tidur tu mai dengar Ustaz. Saya nak cerita, pergi jerit sikit. Woi, khabar dah, cikgu nak bagi ni. Lepas tu lagi saya padam Ustaz. Ni pagi punya donation. Okey. Jadi kita cara dia begini. Kita mula-mula kita fahamkan dulu kita ni duduk di kategori mana? Otak kiri atau otak kanan? Kan pagi ni anda segar tu topik complicated yang selalu saya buat, orang boring nak dengar. Apa cikgu otak kiri lah otak kanan, lantak lah cikgu. Oi, janji kami boleh berniaga sudah. Tapi kita buat secara tersusun. Saya dah buktikan tadi. Contoh anda nak ingat nama kan. Siapa yang duduk di Volten tak ingat nama Ismail Cik Ani? Nama Ismail Cik Ani dengan nama saya, siapa ingat paling banyak dalam ahli Volten? Tentulah Ismail Cik Ani. Sebab bila sebut je nama Volten, okey dia Ismail Cik Ani, bukannya Cikgu Amir. Jadi berapa persen yang akan ingat saya? Yang dengar ceramah saya ni pun lupa kadang-kadang. Tapi Ismail Cik Ani, asal Volten Ismail Cik Ani. Jadi siapa yang mengajar otak tu? Nampak tak cara ni? Bayangkan tindakan kita nak buat tu. Saya nak tunjuk macam mana kita menggunakan kaedah ini. Tindakan kita nak buat tu, macam mana kita gunakan. Memori kita tu, dia ada dua jenis. Satu, ingatan segera. Satu, ingatan kekal. Ingat tu, anda ingat ayat ni. Otak kita ni, dia ada 3 jenis. 2 jenis yang paling besar ke 2 jenis. Bila kita buat satu-satu, dia panggil short memory. Ingatan pendek. Ingatan pendek. Hari ni kita buat, kita ingat, betul esoknya kita lupa kan. Ada kan. Hari ni kita ingat nak pergi makan kenduri rumah Dolah. Kona kiri, masuk kanan. Oh, taman ni. Kita pun tahulah. Rumah Dolah, taman apa, area mana. Anda boleh ingat benda tu dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nanti seminggu anda dah lupa. Betul tak? Itu dipanggil short memory. Ingatan pendek. Ulama, cikgu jual kunyit hitam pun mengajar macam sains pula. Ya Allah, bukan sains. Benda tu memang semua kena belajar pun. Saya pun dulu duk fikir tu cari jawapan kan. Itu dipanggil short memory. Okey. Memory yang, ingatan kita yang kedua adalah ingatan yang lama atau kekal. Contoh, boleh tak kita lupa nama mak kita? Mak kita. Kita tak ingat, kita tak akan lupa. Orang yang lupa nama mak ni bahlul kan. Orang kata nama mak kita. Jadi dia install masuk dan dia kekal selama-lamanya dalam otak kita. Sama ada anda setuju ataupun tidak. Okey. Jadi dia ada ingatan kekal. Bila anda buat sesuatu, contoh nombor handphone anda. Nombor handphone anda. Ada orang tak ingat nombor sekarang. Bila dia ingat, anda kekal ingat. Tapi dia juga bukan kekal selama-lamanya. Bila anda tukar ke nombor lain, dua nombor lain anda tukar, yang baru dah anda tinggal ke nombor lama, nombor tu bila disebut orang baru anda ingat. Tapi kalau anda nak sebut, susah nak ingat. Betul tak?
Okey, itu satu topik. Saya nak sekarang nak anda bayangkan sekali lagi kita move bila kita nak mencapai sesuatu target dalam bisnes kita. Kenapa kita lambat belajar? Kenapa kita perlu pergi kursus? Kenapa? Atas apa alasan cikgu kami masuk kursus dan kenapa kami masuk kursus kami tak boleh ingat dan tu kami sia-sia saja pergi dan balik. So cara yang terbetulnya bila kita masuk training tu macam mana kaedah dia? Dan tindakan yang kita nak buat tu dalam bisnes, cikgu macam mana kita nak buat closing, kita nak buat tu macam mana? Jadi benda-benda ni semuanya dia adalah kita seronok bermain dengan dia. Dia ada dua. Satu orang dia ingat dia benda tu dia nak belajar, nak bertindak. Tapi ada orang seronok. Dia rasa happy bermain dengan benda tu. Anda kalau tahu benda tu dia panggil key point. Key point dia tu kelebihan bagi kita pada orang lain. Kita nak berapa income. Kita boleh jentik je. Kita nak berapa sebulan gaji. Anda gunakan otak sekarang. Contoh, anda sekarang pagi ni anda perlukan normal lah untuk kita dapat income sebulan berapa. Cuba anda sebut sekarang. Normal lah. Normal anda nak berapa income. Saya tunjuk sekarang. Sekarang live saya tunjuk kepada anda. Tengok anda boleh selesai ke tak benda ni. Anda nak berapa normal lah. Maksudnya okay, nak 5,000 sebulan ke, nak 7,000 sebulan ke, 3,000 sebulan ke. Okey, cuba anda sebut sekarang. Saya tunjuk langkah kepada anda. Bukan apa yang harus kita perlu buat. Tapi kita just do it saja. Melakukan benda yang biasa saja pun kita boleh capai dengan mudah. Okey, contoh. Sekarang saya ambil contoh macam mana. Okey, katalah kita dekat apa company yang kita buat tu, katakan kita untung RM30 lah. Buat sale, bila kita buat sale, kita untung RM30 sekotak produk tu. RM30. Okey, sekarang ni saya bandingkan anda dengan seorang yang baru cari kerja, dapat kerja di kilang. Kerja di kilang, dia gaji sekarang 1,100 basic lah. 1,100. Gedebak-gedebuk sana lebih kurang dia punya gaji lebih kurang lah. Saya ambil 1,500 lah sebulan. Iaitu 50, kalau bahagi dengan 30, dia bersamaan dengan RM50 sehari. Tengok, anda cuba tengok nak. Anda kuat tak kuat nak bikin benda ni. RM50 sehari. Kali 30 bersamaan dengan 1,500 sebulan. Okey, kalau kita yang attack benda tu, kita takkan berfikir, 1,500 standard, semua orang kerja macam tu. Otak anda kan tak payah fikir. Benda tu memang standard lah, 1,100 je rakyat Malaysia. Dia bagi minima gaji sekarang 1,100, jadi masuk OT apa 1,500. Oh, okey. Okey, soalannya bila anda berfikir macam tu, anda sedang data standard ataupun anda memikirkan dia? Memikirkan bagaimana kaedah tu sebenarnya memang aku kena capai tahap itu. Jadi anda akan tengok benda tu adalah sebab kita masa tu umur muda, kita tak pernah kerja, tak pernah dapat gaji. Jadi otak kita akan bagi tahu, best. Benda tu kan, 1,100 aku dapat kerja, dia pun happy. Kan? Sebab dia first time. Data dia baru first time. Sebab dia tak tengok lagi bila dia dapat 1,500 sebulan tu, apa yang dia perlu fikir. Dia tak perlu fikir pada situ tentang tanggungan dia. Apa yang dia fikir, 1,500 tu kalau boleh beli handphone. Itu otak kita. Boleh beli kasut. Sebab kita di bawah tanggungan. Ni saya nak ajar dah. Jadi otak kita, dia fikir dekat situ. Jadi sebab tu dia tak ada pressure. Cuba duduk di tahun kita sekarang yang berumur sikit. Kalau dapat 1,500, jam otak kita. Jadi macam mana cikgu? Saya tanya anda tadi, anda nak berapa sebulan? Kalau saya dulu, saya fikir gini. Kalau 1,500 sebulan, aku guna sedikit je kekuatan otak aku dan aku bertindak sedikit, aku boleh dapat kurang-kurang pun 3 kali ganda. 3 kali ganda. Contoh, saya beritahu contoh. Okey, sekarang ni kita ambil satu produk macam dekat apa halitan contoh kita buat produk. Kata produk tu company kita buat dan kita dapat untung dia RM30 satu kotak. Produk tu RM30. Produk macam dekat Walton berapa jadi RM110, kita boleh untung RM30. Contoh. Okey. Anda perlu master dalam bahagian. Syarat dia, anda mesti tahu produk tu nak push dekat market macam mana. Sebab tu kita kerja kilang pun kita kena master dekat kilang tu nak buat apa. Jadi kita pun anggap benda tu kita kena tahu kehebatan produk ni apa. Bagaimana dia boleh accept supaya orang boleh accept benda ni. Itu yang kita kena fikir. Kepentingan dia apa? Jadi benda yang anda kena masuk data dekat otak tu, benda tu kena belajar sungguh-sungguh. Contoh methoxyflavone, apa benda? Tak ada lagi dekat produk lain. So methoxyflavone, so macam mana aku nanti nak buat sale?
Macam mana aku boleh sell dengan mudah dekat orang. Dan benda ni orang memang boleh accept. Dan orang tercari-cari pun produk aku ni. Hanya aku yang ada benda ni. Orang lain tak ada. Contoh tanggapan dia macam tu. Jadi macam mana kita nak fikir? Okay, cuba anda tengok. Satu kotak tu untung dia RM30 tau. Kalau anda punya otak tu master, anda belajar lagi teknik macam mana nak closing tu, anda ambil masa lebih kurang lah. Kalau anda duduk berjumpa orang tu, anda nak berjumpa orang tu, paling-paling anda boleh closing 20 minit atau 30 minit. Dia sudah beli. Yang penting bukan jawatan. Yang penting bukan kerja. Yang penting RM30 tu. Orang yang kerja, kalau kita cakap tentang financial, dia gaji 1,500, dia punya income, dia dalam sekitar RM50 sehari. Anda menggunakan kekuatan otak, slow. Otak ni slow je. 1 jam RM30 untung. Dan anda kena set dalam kepala kita ni, kita kerja 8 jam sehari. So anda bayangkan, aku di kilang, aku boleh taat setia dekat owner. Punch card aku merah pun aku takut. Aku sanggup dalam hujan aku langgar. So anda hanya perlu set dalam kepala, aku jadi token sendiri sekarang. So satu ni aku untung RM30. So aku ada 8 jam. 1 jam target company aku sendiri ni, aku nak jual kotak je sejam. Anggapkan aku ni kerja. Jadi anda kena punch card tu semua ada. Start 8 pagi, aku dah buat online, aku dah buat itu, aku dah buat ini, aku pergi kedai kopi, jumpa kawan-kawan. Kan? Contoh. Jadi target anda kena ada RM30 1 jam. Okey, anda kalikan dengan 8. 8 jam. RM240 tu 302. Dan anda kali dengan 30 hari. Anda kali dengan 30 hari. Berapa income? Okey. Tidak 100% sukses, tolak 33%. Bahagikan dengan 3. Jadi tadi ingatlah, RM30 kali 8, 240. 240 anda kalikan dengan 30 hari. Hampir 7,000 lebih sebulan. Okey, katalah error. Kesilapan berlaku, tak jadi penuhnya 8 jam tu. Jadi 33% saja. Gaji anda 3,000 lebih part time. Tapi disiplin kena ada. Error tu 3,300 lebih, ada lebih kurang 3,000 lebih sebulan tau. Jadi kenapa anda pening kepala? Sebab kita tak mahu guna otak kita, sebab kita perlu diarahkan. Kau nak gaji sini, kau masuk kilang ni, kau kerja sini. Okey, kau pergi belajar buat. Dia yang dia fokus adalah teknik nak bekerja tu. Yang dia fokus teknik nak bekerja untuk dapat 1,500 bulan. Saya ajar teknik untuk mendapat 15,000. So tindakan dia tu macam mana? Ini yang membezakan dia. Terbaliknya begitu kat situ. Dia berfikir bagaimana teknik aku nak bekerja di kilang itu. Kilang tu sobat ni, dia akan belajar benda tu. Bermati-matian dia belajar. Dekat kedai komputer, you kena faham ini. Dia pun belajar itu sungguh-sungguh. Tapi dia lupa result dia. Sekali lagi gaji yang tokai bagi. Yang saya suruh, anda berfikir bagaimana 1,500 tu, result tu, nak upgrade pergi kepada 10,000 sebulan. So tindakan dia macam mana? Itu yang paling penting. Contoh anda dengar apa, Rosilawati. Rosilawati dia nak 10,000. Kan? Cuba kita duduk sekejap, gunakan otak kita. Okey, otak kita ni very strong. Dia boleh mengingati jangka masa pendek satu, dan dia boleh mengingati jangka masa panjang. Dan satu lagi saya nak beritahu, otak kita ni dia ada satu kelebihan, dia auto. Anda dengar baik-baik ni. Demu pagi ni dia merabal sikit, tapi benda ni penting. Saya ulang lagi. Otak kita ni ada 2 bahagian penting. Satu, short memory. Satu, long memory. Dan lagi satu, dia panggil auto. Satu, ingatan semula. Contoh, tadi saya dah bagi tahu. Kita pergi ke Nuri rumah ni. Kita tahu jalan ni, taman ni. Duduk kat sini, kita ingat hari tu. Nak pergi rumah dia. Lepas 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan kita balik, kita pun dah lupa dah rumah taman dia tu apa. Itu dipanggil short memory. Long memory, jangka masa panjang, kita akan, contoh, kita hafal nama. Kita baca, mengaji Quran, kita hafal. Itu kita kena hafal tu. Itu dia jangka masa panjang yang lama. Dan yang ketiga adalah sistem yang auto. Sistem yang kita kena belajar dulu, last kali dia jadi auto. Yang ni yang paling penting. Sistem yang kita pernah belajar bersungguh-sungguh,
dia jadi short memory dulu, kemudian dia akan jadi jangka masa panjang, lepas tu dia jadi auto. Okey, contoh macam mana? Cuba anda fikirkan, semasa anda bawa kereta, anda tekan minyak kan. Mula-mula belajar dulu, kita belajar bawa memandu kan, tekan kiri. Ni corner kanan, pula steering dia macam ni. Masa kita ambil lesen dulu, lesen memandu. Kan kita belajar tu kan, hafal data tu. Corner kiri, corner kanan. Sekarang ni saya tanya anda yang dah lama, anda pernah berfikir tak waktu kita bawa kereta tu? Sekarang. Masa sekarang ni anda bawa kereta, ada tak? Oh, kiri, tekan kanan. Tak, dia auto kan. Anda jalan, dia tak ada masuk memori dah. Anda bawa kereta tu, corner kiri, corner kanan, anda ingat benda lain pun tak apa. Dia auto dah. Itu maksud saya. Anda bawa kereta, kaki anda duduk pijak dia punya kiri ke kanan ke apa tu, sebenarnya anda dulu belajar. Hafal. Sebab tu kita start dulu, saya ingat bila kita tengok JPJ duduk test kita dulu, saya takut sana, kita duduk hafal tu. Nak corner kiri, nak pulas macam mana, tekan minyak saya terbrek pula. Memory tu kita hafal dulu, belajar dulu, kemudian tengok sama. Kemudian kita ingat. Lama-lama kita masuk data lain pun dia auto jalan. Bayangkan kalau kita buat bisnes, dia auto. Mau tak anda belajar satu bidang dalam perniagaan ni, sekarang ni kita buat short memory. Ingatan tu memang semua orang macam tu. Kita bawa kereta dulu pun kita belajar short memory. Yang kita tak tahu benda tu dipanggil short memory. Ingatan untuk dapat sesuatu tu, kita bawa kereta, kita pijak gear kita tu, tarik bila brake, bila kita nak corner kiri, nak corner kanan, nak naik bukit, kita tolak sini meter ni pergi ke mana, kita punya gear tu macam mana. Dulu kita belajar apa? Sekarang dia auto kan. Anda tak perlu, masa anda bawa, anda tak perlu hafal pun dia auto. Bayangkan successful kejayaan teknik untuk mencapai target anda, dia bergerak secara auto. Tentunya dia perlu ambil masa, betul tak? Kita bawa kereta pun, nak cekap sampai sekarang pun, kita perlu time, masa. Masalahnya kita nak benda tu tercapai secara auto, tetapi nak masa yang ringkas, tapi tindakan kita tu salah. Nak cepat. Yang saya hendak sekarang ni, semua anda, saya, kita auto sukses. Kita berjaya dengan kaedah tu bila kita berulang kali. Jadi teknik dia macam mana, cikgu? Anda tengok. Teknik untuk kita lakukan sesuatu tu macam mana supaya dia jadi auto. Ni topik penting kan. Macam mana kita nak buat sesuatu tu supaya dia menjadi auto. Mula-mula dia akan jadi short memory. Ingatan data kita tu short memory. Kemudian bila kita ulang-ulang, dia akan jadi jangka masa panjang. Data jangka masa panjang. Dan akhirnya dia jadi auto. Data auto dalam otak kita. Semua macam tu. Otak kita semua macam tu. Contoh, anda tengok muka saya ni. Anda tahu saya ni, orang panggil Cikgu Amir. Cikgu Amir. Duk Kulim. Okey, anda data ni simpan dalam otak anda. Sama ada anda suka atau tidak dengan saya, hari ni, boleh tak anda lupakan nama saya? Anda tengok muka video ni, Cikgu Amir. Boleh tak? Lu jumpa muka saya, tak kenal siapa dia, entah budak mana tu. Kepala botak tu, siapa dia. Anda tak akan boleh. Data tu akan masuk dah, simpan dekat data, dan anda tak boleh musnahkan dia. Bila masa anda nak musnahkan dia, 30 tahun lagi. 15 tahun lagi. 5 tahun lagi. Lama. Jadi data yang masuk muka saya dekat anda tu, jangka masa panjang juga tu. Jadi anda suka tak suka, dia akan simpan. Dan anda tetap jumpa saya juga. Anda tak boleh jumpa video saya pagi ni. Saya tu bukan Cikgu Amir, saya tak kenal pun. Sekarang cuba anda jawab. Berarti salah. Data saya sudah masuk, itu data simpanan. Jadi bukan maksud saya yang tindakan tadi seperti anda, dalam memori pun otak kita dia ada macam-macam jenis. Ingatan tu dia macam-macam jenis. Sekarang ni yang kita pernah belajar dan lakukan itu. Macam otak kita, nama saya ni, anda perlu nama pendek je, tengok, boleh ingat dah. Yang kita kena belajar ni dalam bisnes, dia tetap menggunakan otak juga. Jadi kita tak tahu. Jadi sekarang keadaan ni macam mana, cikgu? Saya ulang lagi, dalam otak kita ada tiga bahagian, iaitu ingatan jangka masa pendek, ingatan jangka masa panjang, dan ingatan auto. Ingatan auto tu dia automatik. Contoh ingatan auto tu, okey, waktu kita solat. Untuk muslim, untuk kita solat kan, kita angkat tangan, perlu tak kita ingat baca Fatihah ke apa? Dia auto kan, letak je, dia ingatan tu. Tunduk je. Cuba anda sekarang, jangan solat, baca ayat solat tadi. Anda baru belajar. Aku baca, aku ingat lupa lah. Bila anda buat tindakan itu, dia punya word tu auto masuk. Anda angkat tangan, Allahu Akbar.
anda tak perlu nak ingat dah nak baca apa. Anda tu data. Itu dipanggil auto. Baca tu auto. Yang tambahan dia apa? Surah apa nak baca. Iaitu dia short memory. Dalam benda yang sama, tindakan yang sama. Anda tengok, anda perasan tak benda tu berlaku secara automatik. Anda kadang-kadang lupa pun dia boleh bercakap. Habis anda Allah Akbar tu katalah, anda nampak kucing ke apa di situ. Tapi mulut anda tu bercakap, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, auto. Lepas tu anda ingat perasan tak? Fatihah tadi aku baca ke tak? Tengah solat. Aku baca ke tak? Aku rakaat ke berapa dah? Rakaat aku ke berapa dah? Anda buat tu. Benda tu secara auto nampak. Bila anda sudah rakaat berapa tu, anda dah buat tu. Cuma anda tak tahu berapa kali. Bila anda rakaat pun tak ingat, agak-agak anda boleh ingat dah data-data yang anda cerita tadi. Anda tak ingat. Tapi, anda tanpa anda ingat, dia dah bentuk auto. Bayangkan tindakan kita apabila kita buat satu bisnes itu, dia bergerak secara auto. Inilah anda kena tengok kenapa orang tu mudah untuk sukses, orang tu susah untuk sukses dan orang tu tidak sukses. Anda dah dapat jawapan kan? Kenapa kita buat tidak sukses? Short memory pun kita tak nak buat. Belum buat action tadi. Ingat 3 kaedah saya bagi tahu untuk sukses tu, formula dia kan. 3 kita nak berjaya. Pertama, kita guna otak. 2, kita bertindak. Dan yang ketiga, masa. Tentukan masa. 3 benda tu je. Hari ni, belum cerita bab bertindak tu macam mana untuk dia sesuai dengan otak. Saya cerita kekuatan otak je hari ni. Otak kiri, otak kanan tak payah belajar, tak apa. Tapi kalau nak tahu sikit-sikit tu boleh lah. Otak kiri. Anda tahu anda guna otak kiri atau otak kanan? Anda guna otak kiri atau otak kanan? Orang yang guna otak kiri, orang yang guna otak kiri, orang dengan kanan ni, mana lebih hebat dalam perniagaan? Mana orang yang gunakan otak kiri? Saya pun bulan ni kiri, kanan ingat ke lupa. Okey, yang saya tahu, orang yang minat matematik mengira, orang yang suka mengira, orang yang suka kira duit, dia minat kira duit, dia buat apa pun dia minat bahagian tu. Dia tak ingat bahagian apa? Bahagian menyanyi lagu dia tak minat sangat, bahagian penghafal-hafal, cerita tentang sejarah-sejarah ni dia yang tu otak kanan. Kalau tak silap saya lah, sebab dia kanan lah otak. Kemudian bahagian pengiraan ni duduk otak kiri. Otak kiri. Jadi kita ada orang kuat menggunakan otak kiri. Ada orang dia kuat menggunakan otak kanan. Tapi dua-dua ni berfungsi. Ada orang dia guna otak kiri sedikit, kanan banyak. Ada orang menggunakan otak kanan sedikit, kirinya banyak. Ada orang tak guna otak langsung. Jam otak dia. Okey, jadi contohnya macam mana cikgu? Macam mana kita nak tahu kita ni otak kiri ke, otak kanan ke, apa ke? Yang tu. Nanti ada waktu-waktu dalam kursus ni saya beritahu. Anda tengok. Okey, saya tanya anda. Kita pergi sekolah. Okey, anda tengok. Tujuan dia apa? Okey, kita tengok. Kalau bila kita pergi sekolah, kepentingan gunakan otak kiri atau otak kanan. Kalau anda berminat, ada orang tu dia sukses kerana dia berminat. Contoh, dia minat untuk main bola. Dia hobi dia main bola. Dia memang dari dulu bermain bola. Dia tu tak apa menggunakan otak kanan. Dia tu memang hobi dia. Dan income dia datang daripada dia main bola. Itu lain. Tapi dia main dia dekat dia minat tu, bola tu. Bukan income tu. Sebab tiba-tiba dia jadi pemain hebat. Jadi automatic income dia pun naik. Jadi income duduk di second level. Tapi dia target bukan dia nak jadi pemain bola terkenal. Ada orang dia nak jadi pemain muzik terkenal. Bukan dia teringat gaji berapa, dia bukan peduli pun. Tapi dia tahu, muzik ni aku puas hati. Aku main macam ni, diminat. Tiba-tiba sebab dia hebat, maka payment dia dapat. Tapi dia tak pernah bincang bab payment. Dia bincang bab muzik dia je. Itu banyaknya menggunakan otak kanan. Otak yang orang yang minat bisnes, dia otak kiri. Wah, dia salah satu lah. Tapi bukan kanan tak guna langsung. Dia guna otak kiri. Pergi sekolah, aku tahu mengira, menulis, membaca. Yang penting aku kaya. Perasan tak? Jadi anda tengok golongan mana yang paling sukses dalam bisnes? Orang Cina. Sekolah, kalau dulu bodoh pergi sekolah, orang bodoh sekolah, dia penting apa? Yang penting keluar, nanti pandai berniaga. Kalau kau tak berminat nak belajar, sekarang aku terminat kau sekolah. Yang penting kau pergi belajar. 3 benda kau faham, sudah. Membaca, menulis, mengira. Sebab tu anda tengok, kebanyakan restoran, kedai-kedai perniagaan, mereka kuasai. Sebab main point dia, target dia betul, tepat kepada bisnes. Hasil.
Tapi kita pula kebanyakan target kepada cita-cita kita tadi. Kita nak jadi apa? Oh, kaya saya nak masuk universiti. Man kita kat situ. Tindakan tu tak pernah fikir pun gaji berapa, jawatan apa aku nak dan berapa income aku nak kalau aku keluar universiti. Kita tak nombor dua. Aku nak jawatannya, aku suka bahagian ni. Jadi anda pergi bahagian kita berminat. Walaupun kita ni pelajar universiti, kita berminat bahagian tu. Oh, dengar aku masuk uni, orang tengok aku masuk U. Tapi ada orang memang aku minat fizik. Contoh, aku belajar ni bukan kerana tapi aku berminat subjek ni. Itu lain. Tapi bila kita keluar, minat tu akan hilang. Yang pentingnya, income tu, bila kita kahwin, ada anak, dia letak dekat main. Dia letak kat utama. Itu yang menjadikan kita agak sedikit problem. Sebab dari awal kita buat transaction, peralihan yang kita buat tu, kita kena corner. Kita dah pergi jalan straight, tapi kita kena corner, patah balik, ambil kiri atau ambil kanan. Okey, jadi itu bahagian otak saya. Nanti ada masa saya akan pergi bahagian tindakan. Ingat, untuk kita sukses, otak, tindakan dan masa. Tapi hanya otak je. Okey, contoh cikgu. Otak ni sebenarnya macam mana? Cikgu tengok kekuatan. Tadi saya tunjuk bahagian memory. Anda nak ingat ceramah, nak dengar training, nak dengar apa tu. Kalau ingatan kita pun tak boleh nak ingat, kita gunakan short income saja, short memory. Lepas tu tindakan kita macam mana? Kita lupa. Okay, cara ni saya bagi tahu tadi. Anda pecahkan sesuatu tu. Kalau mengira contoh, anda ingatkan nama-nama birthday, nak ambil nombor telefon nak ingat, jumpa nombor IC. Nombor IC anda tu berapa nombor? 6 campur 2 campur 4, 10, 12. 12 nombor. Cuba anda sambung semua nombor tu, jangan ingatkan hafal je nombor. Memang anda tak akan ingat. Tapi anda dah set dalam kepala. 6 nombor pertama tu adalah tarikh lahir aku. 2 lagi negeri. Ada orang 01, ada orang 08. Dan 4 lagi kod. Aku punya kod. 4 nombor. So, anda automatik boleh ingat. Semua sekali. 6 campur 2 campur 4. Berapa tu? 12 nombor anda boleh memory sekarang. Siapa di sini tak ingat nombor IC? Jadi samalah kaedah kita. Bila kita nak buat satu bisnes, dia ada teknik dia. Kita pecahkan dia. Tadi saya tunjuk anda. Anda nak dapat income, jual produk. Anda nak tadi gaji 1,500. Saya ajar anda jual satu produk tu, untung dia RM30. Memang sejam, 1 jam jual satu produk kan standard. Kita full time. Kita full time dengan company kita sendiri. Iaitu kita jual produk kita. Itulah kerja aku setiap hari. Macam mana aku kerja kelang. Jadi 1 jam aku perlu buat satu sale saja. Aku belajar habis tu. Tentang produk aku belajar habis-habis satu sale. Okey, saya nak tunjuk kekuatan income tadi. RM30. Kalau anda target betul-betul, anggapkan ini satu tekanan, satu kilang tekan anda, kilang tu anda sendiri. RM30 kali 8 adalah bersamaan dengan RM240 gaji anda sehari. Anda kalikan dengan 30, duduk situ anda tengok berapa ribu. Itu baru cerita tentang 1 jam, satu untuk RM30. Bayangkan anda boleh jual dua produk sejam pula. Jadi bila anda dah pandai menggunakan otak tadi, anda tahu tindakan dia macam mana, peralihan dia macam mana nak buat, anda boleh guna orang lain pula. Apa pun tak kisah, janji aku 2 kotak. Anda boleh tengok untung situ RM60 1 jam. Anda kalikan dengan 30, kali dengan 8 jam sehari kerja. RM480 satu hari. Anda kali dengan 30, jawapannya hampir 14-15 ribu satu bulan, bro. Dan anda tak saya bagi satu kerja gaji 15 ribu, itulah kerja anda kena buat. Kan kita kalau dapat jadi apa pegawai bank, dibayar gaji 7,000. Kita kata 7,000 tu besar kan pegawai bank. Walhal, anda hanya anggap dia ada 15,000 punya gaji. Kerja aku 1 jam, market aku 2 produk saja. Sedangkan anda tengok manager yang kerja di bank tu, masa dia sibuk. Hari ni apa meeting, present hari ni company punya. Anda hanya buat 2 produk sale, 1 jam 2 produk ya. Belajar, tak faham belajar. Memanglah peringkat mula kita kerja kelang, kita tak faham dia ajar. Tu macam mana teknik? Guna otak tadi. Ada short memory, ada long memory, dan last kali dia akan jadi auto. Bila auto, kayo. Saya bagi tahu anda, auto, kayo. Saya bagi simple teknik je. 15,000 tu sebulan. Kita pernah nak belajar bidang ni. Banyak orang cerita sebab kita diset dalam kepala kita. Gaji 3,000 tu besar. Gaji 5,000 tu besar. Kalau dapat manager bank 7,000. Kalau ni ijazah 8,000. Siapa yang set?
Dia bukan set kebolehan kita. Dia set secara jawatan. Tapi kebolehan sebab tu anda tengok ada orang boleh buat million. Satu bulan dia buat juta. Kita baru satu bulan dapat 5,000. Wow. Dapat 10,000. Wow. Ada orang buat million. Sebab apa? Dia menggunakan dia punya brain tadi. So, brain ni best. Belajar brain ni memang best. Nanti ada kelas sebab tu dalam kursus saya kalau buat kursus dekat pesada pula. Kopi dulu. Dekat Voltaire ni saya nak try buat 2 hari 1 malam. Satu hari 3 topik ni saya nak belajar, saya nak share. Bukan saya nak ajar anda. Saya nak remind saya. Bila anda tahu tak teknik saya hafal macam mana? Teknik hafal tu, nak hafal data-data apa yang kita kena buat. Teknik tu, dia ada banyak teknik tu. Tapi, teknik terbaik adalah mengajar. Bila kita mengajar orang, kita kena belajar benda tu tak? Untuk kita ajar orang. Jadi, memori saya 2 kali ganda pada anda. Anda heran tengok saya. Kenapa saya suka buat video? Saya sedang belajar. Biasa saya sebut saya belajar. Kenapa? Okey, saya nak explain ni. Saya kena belajar tak benda ni? Bila saya belajar, saya mengajar anda pula. Saya buat 2 perkara. Jadi, memori saya ingat double. Anda baru ingat 1, saya ingat 2. Nak tahu kunci dia kat situ. Contoh. Jadi dalam tindakan kita, bila kita nak buat sesuatu, semua tu kalau kita tahu kekuatan Allah bagi otak, sebab tu rahsianya orang tak pernah ajar otak tu. Anda nak tahu tak? Kalau semua orang faham, dia belajar di sekolah, otak yang simple-simple saja kekuatan otak dia, semua orang mengamuk tak mau kerja. Semua orang guna kekuatan otak ni. Anda nak income, nak apa, semua boleh pakai otak kita ni. Sebab tu mereka tak mengajar kita. Dia ajar peringkat bahagian tu saja. Bahagian otak tu, dia doktor otak tu mereka pakai lah. Bahagian untuk perubatan. Tapi kita sebenarnya tahu basic sikit-sikit pun cukup lah. Otak memang strong. Contoh kalau kita tengok, kalau kita nak hafal apa lagi? Anda nak tengok, anda cuba hafal 10 nama. 10 barang. Contohnya kalau kita pergi ke, anda boleh hafal, mak kita pesan, nak beli 30 barang di supermarket. Mak kita sebut, beli kentang, beli susu, dia sebut 30 benda. Saya tanya anda, mak anda minta anda hafal, boleh tak? Tak boleh. Caranya macam mana cikgu? Caranya pecahkan dia. Hak bahagian makan mana? Bahagian makan. Hak ni kentang, hak ni. Bahagian sayur mana? Bahagian yang dia nak masak mana? Pecahkan. Bahagian yang dia nak contoh dia nak herba ke, dia nak apa, dia nak buat minuman. Apa? Asingkan dia. Jadi anak hafal bahagian minuman, hafal ada 3 benda saja, bahagian makanan, bahagian dia nak masak dan bahagian penggunaan dapur. Jadi 3. Dari situ pula anda tengok dia mudah. Kan? Jadi akhirnya kita boleh ingat. Itu cara kita bila kita nak diajar dalam kursus training bagaimana kita nak buat, kita pecahkan dia. Maksudnya kita buat grup macam tu. Dan kita memory kita mudah. Lepas tu cara bertindak dia macam mana, nanti dia akan tunjuk satu. Jadi akhirnya kita tahu semua teknik untuk kita bertindak. Semua teknik untuk kita nak mencapai sesuatu tu kita boleh belajar. Sebab tu dia kena ada kaedah. Dia kena ada kaedah. Jadi nak mencapai sesuatu benda tu dengan mudah. Sebab strength, kekuatan otak memory kita ni memang luar biasa hebat. Memang luar biasa hebat. Anda nak apa pun, otak ni memang powerful. Saya bagi tahu. Sebab apa? Dia boleh simpan data. Dia boleh simpan data dan dia susah nak delete. Handphone, dia boleh simpan, dia boleh delete on the spot. Muka saya, anda boleh tangkap gambar saya, kemudian anda padam boleh. Tapi komputer sistem, muka saya masuk dalam memori anda, nak hilangkan muka saya ni saja, paling kurang pun siap-siap anda ingat lagi. Muka ni macam kenal lah. 30 tahun lagi kalau panjang umur saya. Dia ni macam Cikgu Amir. Maksudnya data tu duduk di bawah, masih tak hilang. Bila tiba-tiba jumpa saya, dia akan tarik data tu naik ke atas. Macam kenal lah dia ni. Dulu pernah bagi ceramah kat aku. Maksudnya, data saya masih ada dekat anda. Tak hilang pun. Itu yang menjadikan kita hebat. Jadi cikgu, macam mana memory dia belum masuk ingatan banyak menjadikan kita pelupa. Sebab kita hanya boleh belajar sesuatu dalam satu perkara, satu hal saja dalam satu masa. Otak kita pula kat situ. Anda kena ingat. Saya ulang ni. Kita hanya boleh belajar satu hal dalam satu masa saja. Kalau kita nak faham betul-betul. Tak akan boleh. Kecuali sikit-sikit contoh. Hal-hal yang tak penting. Apabila sedang saya berceramah ini, anda fokus. Tiba-tiba ada call masuk handphone anda. Kan? Jadi hilanglah sikit.
dia punya data saya tu. Walaupun anda mendengar, tengok saya tapi handphone ada bunyi. Jadi memori anda ke sana sedikit, dia sini agak kurang sikit. Tapi kalau dua orang sedang berceramah, okey, sebelah ni ada satu trainer lain sedang ajar benda yang sama. Topik yang sama. Saya mengajar, dia mengajar, dua-dua anda akan lupa. Sebab otak kita boleh download benda yang penting satu je dalam satu masa. Masa anda dengar ceramah saya, cuba anda dengar muzik di sebelah. Bang, dang, dang, dang. Lepas tu saya duduk ceramah. Anda boleh beza tak anda yang fokus 100% dengar ceramah saya dan orang yang letak muzik. Orang yang main handphone, WhatsApp di sebelah. Kenapa kita dalam training kita tak bagi main handphone? Kita duduk dengan Volten ni dalam training, handphone dia pun cabut keluar. Sebabnya anda tahu tak, fokus anda akan hilang kalau anda buat benda lain. Dalam training kita kena fokus satu benda. Dalam kursus, dalam apa, data otak kita hanya menerima satu hal penting dalam satu masa. Hal penting tu. Jadi kita tak boleh buat banyak hal. Jadi bunyi handphone, main muzik, dengar lagu ketika itu, sambil mata tengok sana tengok kiri macam ni, kita dah hilang fokus. Dia tengok, ada pokok tu, pokok rambutan, dah. Ni tengah buat training ni. Anda tahu data yang masuk tu sudah blup dan tak berhasil apa-apa. Jadi benda-benda ni insya-Allah saya bagi clue saja pagi ni, saya nak tunjuk the strength of brain. Anda pernah dengar tak dalam kursus training saya banyak menggunakan kekuatan otak, saya bagi kursus bahagian otak. Sebab apa? Bila anda punya otak tu anda faham, otak nak faham semua memang jam, tak mungkin. Tapi otak kita guna semua. Tuhan bagi guna, cuma bahagiannya berbeza-beza. Otak ni complicated, ada belah kiri, ada belah kanan. Yang terbaru kita guna God spot. Bahagian atas otak ni penemuan terbaru. God spot dia panggil. Anda cuba cari tengok apa itu God spot. Jadi dia ada otak kiri, otak kanan, dia ada lagi God spot. Itu yang membalancekan otak kiri dan otak kanan kita. Apabila kita buat tindakan, dia balancekan. Inilah penemuan terbaru. Saya ingat dalam tak sampai 10 tahun ke 15 tahun dulu, baru ni. Dia temu di atas ni, dia panggil God spot. Jadi benda ni penting. So anda yang di dalam Volten, atau anda dalam syarikat lain, atau anda dalam pelajar-pelajar, anda nak belajarlah menggunakan rahsia. Nanti saya akan sebut lebih kurang antara 10 ke 15 hal teknik kita untuk menggunakan kekuatan otak. Dia ada 15. Nantilah dalam kursus-kursus, sebab saya buat kursus ni banyak nanti, perlahan-lahan. Jadi semuanya sesuai dengan bisnes. Jadi bagaimana sikap give up tu, dia berkait buat dengan kita punya hati, apa dia hubungan dia dengan otak. Ada tak bahagian otak yang tak pernah, tindakan kita yang langsung tak guna otak tapi dia auto. Itu pun saya dah bagi tahu tadi. Otak kita terbahagi kepada 3 jenis. Satu, memori dia, ingatan kita pendek, ingatan jangka masa pendek, jangka masa panjang, dan yang 3 sekali dia automatik. Jadi kita nak sukses, usahakan diri kita sekurang-kurangnya memori jangka masa panjang. Dan akhirnya dia bergerak secara auto. Bila auto, kita tak guna tenaga dah. Otak kita dia bergerak sendiri. Dalam bisnes dia akan bergerak sendiri. Dalam itulah kita panggil dia free time, free money. Maksudnya kita tak pernah gaduh guna otak kita. Sistem tu dia bergerak sendiri. So dia melibatkan otak. Dia melibatkan teknik yang mudah. Bukan saya nak ajar anda pasal sains dalam otak ni ada berapa urat dalam memori kita, berapa byte kita ni, berapa bit. Dalam ni kita boleh, setiap kali kita bercakap berapa bit. Sebenarnya ada. Kita bertindak ni, tak silap saya 11 bit. Kita boleh menghafal, anda tahu tak, saya boleh menghafal berapa nama? Maksimum 7, negatif 2, 7, positif 2. Maksudnya 7 campur 2, campur tolak 2. Maksudnya saya boleh hafal nama orang. Anda yang normal, cuba balik, cuba hafal. Bagi 30 orang punya nama atau 40 orang, cuba sebut Dolah, Joyah, Minah, Ahmad, Rosmadi. Cuba hafal tu, anda akan tengok. Jangan sebut nama popular, nama baru. Cuba anda, okey, hafal. Sebut balik. Anda boleh sebut 7 campur tolak 2. Anda akan dapat jawapan 5 orang anda boleh ingat, ataupun maksimum 9 orang anda boleh ingat. Dia antara 5 ke 7. So kenapa? Kita punya memory tu dia ada berapa bit sahaja yang kita boleh masuk data. Satu bit tu satu nama. Berapa tu dia ada berapa bit saja untuk segera masuk. So itu nanti kemudianlah. Jadi benda tu berkait, sebenarnya berkait apabila kenapa kepentingan dalam training, dalam kursus yang kita buat tu supaya anda buat sesuatu tu. Jadi saya tengok dalam banyak kursus kita tak diberitahu kenapa kita tak boleh buat ni. Jadi ada orang marah dalam training, sebab tu kesan dia sebenarnya letih je kita datang kursus, letih je kita pergi sekolah belajar, letih je, penat je kita belajar, kita tak dapat 100%.
Kita bawa handphone. Pergi semain Jumaat pun bawa handphone. Anda boleh bayang lah. Pergi semain Jumaat, saya tengok. Pergi semain Jumaat, dengar orang khutbah, tangan duk main handphone tu. Orang asam betul. Punya bayang tengah duduk semain Jumaat, saya tengok baru ni, tangan tu, dengar khutbah tu, tangan duk main handphone. Saya kata, so, bayangkan waktu tu pun duk main handphone. Di rumah agak 24 jam, tangan duk main kat handphone gini, tekan button tidur malam main handphone. Otak jadi bodoh nanti. Sebab tu saya beritahu kepada anda, okey, saya akan share sikit-sikit, insya-Allah, menggunakan yang berkait dengan bisnes saja supaya anda boleh selesaikan masalah finansial masing-masing. Tadi saya dah tunjuk dah, menggunakan terbalikkan saja anda buat sesuatu tu, macam mana anda bekerja di kilang, anda boleh cipta sampai 15,000 sebulan. Dengan syarat disiplinnya sama saja macam mana anda di kilang. Dan anda boleh cipta 15,000. 15,000 ni gaji menteri punya timbalan pun kalah. So, trust me. Kuasa Allah tu very powerful. So, gunakan dia, buat yang terbaik dan doa banyak-banyak. InsyaAllah kita sukses. Okay? So, bye-bye. Good morning. Nanti kita sambung pada saya punya testimoni yang kelima. Ni bukan testimoni ni. Ni tak ada berkait. Ni bagi otak ni tak masuk dalam training saya. Tapi saya saja berkait tentang bisnes. Saya ulang balik. Iaitu otak, berfikir, tindakan dan masa. 3 tu benda tu berkait untuk sukses. So, saya baru ambil bahagian otak, belum bahagian tindakan. Otak bertindak menggunakan tu macam mana. Nanti ada waktu, kita share waktu lain. Tapi topik yang anda tengok tutorial kelima tu adalah berkait dengan Volten untuk bagaimana membentuk kita punya teamwork pasukan. Untuk kita sukses di Volten, itu topik lain. Tapi dia berkait juga dengan yang pagi ni punya. Okay? So, anda yang ambil data tu, kalau betul, okay, anda okey saja. Tapi kalau tak betul, anda abaikan saja. Teori apa yang saya guna mungkin salah ke apa, maafkan saya. Tapi kalau anda rasa dia semak kepala, anda padamkan saja. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum. Jom kita minum kopi.